dan Tian Peng Yi bermain di depan jaring. Kerana itu sudah 2-3 kali dia mendapat peluang untuk mematikan shuttle ataupun mendapatkan mata. Tetapi kali ini gagal bagi dirinya sendiri dengan terkandas di jaring untuk servis berpindah kepada pasangan China kali kelima. 14-12. Satu lagi servis yang kedua. Sukar sungguh. Dari angka 0 ke angka 14 begitu mudah dipungut oleh pasangan China Tian Peng Yi dan Li Yongbo. Tetapi sampai ke angka 14, inilah kali ke-10 servis dilakukan. Bermakna 5 kali tiap seorang sama ada Yongbo maupun Tian Peng Yi melakukan servis untuk mencari satu mata. Bobby Fuller melakukan tugasnya untuk menyekat kemarahan pasangan Li Yongbo dan Tian Peng Yi untuk mencari mata penamat. Gemuruh sekali Istora Senayan dengan keadaan yang sedang berlangsung sekarang ini, di mana kehebatan dua pemain ataupun pasangan Indonesia Lim Swee King dan Bobby Tanto dapat menyekat kemarahan untuk China mencari satu lagi mata. Ya, sememangnya bila keadaan sebegini, pemain yang telah mendahului, bila pihak lawannya marah meningkat demi mata untuk menyamakan perkiraan itu, perasaan gemuruhnya sudah ada. Dan inilah nasa kesilapan yang dilakukan oleh Li Yongbo sebentar tadi, di mana perasaan gemuruhnya pada penjagaan saya telah menonjol. Pertama mata untuk pasangan Indonesia. Servis kedua. Runner Fox. (12-14) sekarang ini. Berempat silas pasangan Indonesia juga tidak dapat bergerak dari angka 12. 12-14, tetapi servis sudah berpindah tangan untuk pasangan China. Satu keadaan yang sungguh menarik dalam perlawanan akhir kejohanan Piala Thomas, perlawanan penentuan, perlawanan beregu yang kedua di antara China dengan Indonesia. Lim Swee King dan Bobby Tanto bertemu Li Yongbo dan Tian Peng Yi dari China. Satu lagi mata yang perlu dicari oleh Tian Peng Yi dan Li Yongbo dengan kedudukan 14-12. Kali ke-6 pasangan ini mendapat servis. Bermakna Li Yongbo membuat servis kali ke-11 untuk mencari satu mata. Angka 14 yang masih lagi belum bergencang. Li Yongbo. Bobby terlepas terlampau berhati-hati saya kira sehingga menyebabkan beliau tertewas kali ini. 15-12 kemenangan kepada Tian Peng Yi dan Li Yongbo dalam game yang pertama. Pemain hadapan di mana Suking adalah ditanggungjawab untuk membuat umpanan bagi Bobby Tanto membuat serangan. Tetapi di sini Lim Swee King kerana keletihan, kepantasan tidak ada, kurang memberi peluang pada Bobby Tanto membuat serangan. Dan di sinilah apabila Bobby Tanto bisa membuat pertahanan juga membantu Lim Swee King, dia terasa tersasar dan membuat kesalahan yang banyak sekali. Jika Swee King dan Bobby Tanto dapat meneruskan permainan ataupun strategi sebagaimana di akhir game yang pertama tadi, berkemungkinan mereka dapat menyamakan kedudukan. Ya, pada pendapat saya, Lim Swee King dan Bobby terpaksa menukar ubah corak permainannya kerana pasangan China ini sudah dapat mengenal pasti corak permainan yang ditunjukkan oleh Swee King dan Bobby Tanto. Apa pendapat saya ialah Bobby Tanto dan mungkin hendaklah membuat serangan yang bertubi-tubi
daripada pertahanan. Kerana pertahanannya pasangan depan China lebih menonjol kebolehannya. Kita kembali ke gelanggang dengan kedudukan 0-0. Lee Yongbo membuat servis. Lim Swee King menerima. Lim Swee King tepat untuk mencari sasaran. Jaring juga menjadi nasib kepada Lim Swee King untuk menyelamatkan keadaan. Servis kedua 0-0. Tian Beng Yi. Bobby Etanto sedikit mendapat kecederaan saya kira. Kerana bermati-matian beliau untuk menyelamatkan regunya. Sehingga terbaring. Dan mata bagi pasukan Cina sekarang 1-0. Bagi Peng Yi dan Lee Yongbo tentulah tidak mau mencatatkan sejarah kalah sepanjang Piala Thomas yang berlangsung di Jakarta ini. Karena sebelum ini mereka belum pun mendapat sebarang kekalahan dari perlawanan yang telah mereka lalui. Mata kedua untuk pasangan Cina. Kosong. Dalam 3-0 bagi pemain Cina sekarang mempunyai keyakinan sudah bermodal satu game dan untuk menentukan kemenangan ataupun kejuaraan Piala Thomas adalah milik mereka. Walau bagaimanapun perlawanan masih lagi berlangsung dan Lim Swee King serta Bobby Etanto yang mempunyai tanggung jawab yang paling berat, tidak ada jalan lain untuk kemenangan perlawanan ini untuk menarik ke game. Sudah terlalu lebih. King nampaknya mengatur langkah yang tidak sampai, yang terpaksa berbaring meniarap untuk menyelamatkan keadaan. Perhatikan kepada Lim Swee King yang sudah terpaksa menekan pinggang. Ini bermakna keletihan yang amat sangat menimpa Lim Swee King. 4-0 mata seterusnya bagi pasangan Cina. Bagaimana kata Tok Awal, Lim Swee King yang memerlukan perhatian sepenuhnya ataupun pertolongan serta bantuan yang sepenuhnya dari Bobby Etanto, tetapi setakat ini masih belum dicapai dengan begitu baik. Saya sebut pindah tangan untuk pasangan Indonesia. Kedudukan sekarang 0-4. Kemas dan kencang sekali smash yang dilakukan oleh Lee Yongbo. Servis kedua menghadapi pemain yang sudah begitu letih. Swee King. Satu 4 mata pertama bagi pasangan Indonesia. Kencang smash yang dilakukan oleh kedua-dua pemain Cina yaitu Tian Beng Yi dan Lee Yongbo. Dengan keadaan keletihan yang menimpa Lim Swee King menyukarkan sedikit bagi pasangan Indonesia untuk mempertahankan kejuaraan ataupun piala yang dimenangi pada tahun 84. Sudah tidak lalu bergerak Lim Swee King. Sebagaimana beliau bermain dalam acara perseorangan bertemu dengan Shankar Paul, beliau juga berlaku dalam acara buku ini. Keluar 5-1 Tian Beng Yi. Kali ini barulah berjaya bagi Bobby Etanto mencari tempat yang sebenarnya untuk dihalalkan untuk mematikan servis bagi pemain Cina. 1-5.
tidak berdaya bagi Bobby Etanto. 1-5 servis kedua Lim Swee King. 2-5 masa bertambah. Swee King sudah tidak dapat bergerak lagi, menumpukan harapan untuk diberi pertolongan ataupun bantuan penuh dari Bobby Etanto. 5-2. Servis kedua 5-2 Lee Yongbo. Sendiri Lee Yongbo kali ini untuk servis pasangan Indonesia Lim Swee King. 2-5. Tewas dalam game yang pertama dengan 12-15 yang memerlukan kemenangan dalam game ini untuk membawa rubber game, sedangkan mereka sekarang ketinggalan dengan 2-5. Yang populer agak-agak 3-5. King tanpa berhati-hati ataupun sudah hilang konsentrasi. 3-5 servis kedua Bobby Etanto. Marah sekali Bobby yang coba untuk mematikan dengan pantas, tetapi beliau sendiri yang melakukan kesilapan. 5-3. Yang Bayi kelihatan masih lagi segar bugar untuk bertindak. Swee King lagi membiarkan untuk mata ke-6 pada pasangan Cina. Saya kira keadaan keletihan Swee King sudah sebagaimana dalam perlawanan perseorangannya sudah menimpa kembali. Ya, memangnya kerana pada masa ini Lim Swee King yang sudah usianya meningkat tidak dapat membuat dapat second win ya pada Barizal. Selalunya kalau pemain yang terlatih apabila dapat keletihan, tetapi kalau dibagi rehat sekejap mencuri masa, dapat datang second win yang dipanggil, itu dapat main dengan lebih baik. Tapi oleh kerana usianya menonjol, dia tidak dapat second win itu kembali. Dan di sini keyakinan pasangan daripada China semakin meningkat dan pukulan-pukulan yang dilakukannya nampaknya cukup selesa bagi pemain China sekarang. Dan mereka bermain pertahanan kerana mereka tahu bahawa Lim Swee King tidak berdaya dan umpan yang dibagi pun daripada kiri ke kanan. Itu membuat Bobby Etanto rasa tersilau. Ya, jadi di sini kelebihan pemain China mengawal keadaan setakat ini. Kembali ke gelanggang 9-3. Makin lama makin cerah harapan bagi pasukan Cina untuk merampas semula Piala Thomas yang dimenanginya pada tahun 82 di London dengan mengalahkan Indonesia 5-4. Kemudian Indonesia menewaskan China di Kuala Lumpur dengan 3-2. Dan sekarang penentuan kedudukan 2-2 antara China dengan Indonesia dalam pertandingan akhir. Penentuan bagi siapa yang akan mendapat juara bagi regu yang kedua ini. Kedudukan sekarang 9-4 dalam game yang kedua. Game pertama, pasangan Indonesia Lim Swee King dan Bobby Etanto tewas dengan 12-15 dan sekarang ketinggalan dengan 3-9, mencerahkan harapan pasukan Cina untuk merampas bola. Kita tunggu perlawanan seterusnya. Servis di tangan Cina sekarang Lee Yongbo 9-3.
Bermati-matian Bobby Artanto untuk menyelamatkan keadaan. Kerana Swiking sudah tidak daya bergerak lagi demi untuk mempertahankan Piala Thomas yang dimenanginya pada tahun lalu dan cuba untuk mengulangi kejayaannya pada tahun 84 di Kuala Lumpur, di mana Swiking juga yang dipertaruhkan harapan tetapi telah membawa kejayaan mengalahkan Fan Chan dan Tian Beng Yi. Di kala itu beliau berpasangan dengan Kartono, menang dengan 18-14 dan 15-12. Walau bagaimanapun perlawanan ini, mereka ketinggalan 12-15 game yang pertama, sekarang 10-3 game yang kedua. Tian Beng Yi membuat servis. Servis berpindah tangan untuk pasangan Indonesia. Bobby Artanto. Mungkin terlampau berhati-hati bagi Bobby Artanto sehingga akan gagal untuk melepasi jaring. Mudah bagi Yombo. Sepuluh 3. Mata bertambah bagi pasangan Cina, 11-3. Yombo. Mungkin juga saudara dapat menyaksikan di hujung gelanggang sana sudah ada penonton-penonton yang mulai bangun dan mengatur langkah dengan kedudukan sekarang 11-3 pasangan Cina mengatasi Indonesia. Pasangan Indonesia Lim Swiking dan Bobby Artanto dalam perlawanan penentuan. Yombo hanya mencari Lim Swiking, tetapi Tian Beng Yi pula melakukan kesilapan. 11-3, servis yang kedua Tian Beng Yi. Pandangan Bobby Artanto dan pengagakannya begitu tepat untuk merebut kembali servis dengan kedudukan 3-11, 8 mata di belakang. Satu tugas yang paling berat untuk mengejar dalam keadaan yang sungguh genting bagi Indonesia. 4-11. Mungkinkah keadaan ini akan berlaku sebagaimana game yang pertama? Semangat mulai mendatang dan terus mengejar untuk merapatkan jurang. Servis kedua, 4-11. Bobby Artanto teragak-agak pula. Disudahi dengan Yombo mematikan servis untuk mencari mata khususnya bagi pasangan Cina yang berkedudukan sekarang 11-4 mengatasi Indonesia dalam game yang kedua. Tian Beng Yi. Swiking benar-benar sudah tidak ada tenaga sekarang. 12-4. Begitu letih sekali. Sedangkan pasangan yang sedang kita saksikan ini, Yombo dan Beng Yi, masih lagi sekapukah. 12-4. (13-4). Dua mata bagi pasukan Cina untuk merampas kejuaraan ataupun untuk memenangi Piala Thomas 1986 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Tian Beng Yi, 13-4. Servis ball. Tian Beng Yi dan sekarang Li Yombo.
13-4. Sudah letih, Bobby Etanto melakukan smash. Akhirnya, Yongbo membuat kesempatan sendiri menghantar keluar gelanggang. Menghidupkan semula harapan bagi pasangan Indonesia dengan mendapat servis sekarang ini 4-13. Saya kira pasangan Indonesia kalah dengan tenaga ataupun stamina. Ya, di sini nampak kelemahan yang menonjol oleh pasangan Indonesia adalah stamina, kekuatan ataupun strength endurance kalau dibandingkan daripada pasangan daripada China. Dan pada pendapat saya, keseluruhannya perwatakan pemain adalah mustahak apabila kebolehannya seimbang di kejohanan seperti begini. Ya, jadi nampak bahawa pemain daripada China ini cukup tinggi semangatnya walaupun bermain di tempat asingnya. Satu mata dapat dipungut oleh pasangan Indonesia. Melalui servis Lim Swee King 5-13 kan. Bobby tidak mampu. Servis kedua, Bobby Etanto 5-13. Di tempat yang kosong, hantaran yang sungguh baik dari Lee Yongbo untuk mematikan langkah di mana Bobby yang cuba untuk membantu Lim Swee King yang diasak, meninggalkan sebelah gelanggang yang kosong diperhatikan oleh Yongbo untuk mendapat servis 13-5. Mata penamat bagi pasangan China 14-5. Tian Bengyi keluar. Servis kedua untuk Lee Yongbo Pelaska. Masih tersekat di angka 14. Kalau game yang pertama, di angka 14 pasangan China tersekat sehingga kerana pasangan Indonesia dapat mengejar sehingga ke 12-14 dari 6-14. Dan sekarang 5-14. Servis kedua. Lim Swee King 5-14. Pertama mata untuk pasangan Indonesia 6-14. Keluar 7-14. Dua mata dipungut berturut oleh pasangan Indonesia. 7-14, 7 mata ketinggalan di belakang. Lim Swee King mempunyai servis. Melepaskan geram nampaknya Lee Yongbo. Akibatnya mata bertambah bagi pasangan Indonesia 8-14. Lim Swee King. Dibiarkan oleh Lim Swee King. Kali ini bola masuk mata penamat bagi China 14-8. China yang sudah memenangi Piala Uber
mengalahkan pasukan Indonesia. Dan sekarang piala Thomas pula terbayang kepada mereka untuk membawa kedua-duanya sekali sebagai juara. Servis kedua, 14-8. Tian Bengyi. Keluar, 8-14. Lim Swee King dengan servis 8-14. Swee King sudah tidak dapat bergerak. Seandainya Lim Swee King tidak bermain dalam acara perseorangan, mungkin berbeza dalam acara pergu ini. Permainan yang akan ditunjukkan oleh Swee King. Ya, ada kemungkinan kalau Lim Swee King tidak begitu letih selepas pertandingan singlenya dia itu. Tapi apa yang tidak berlaku susah nak dijangka setakat ini ya. 8-14, servis kedua Bobby Atanto. Swee King hanya terpaksa memandang, tidak lalu melangkah. 14-8, mengharapkan bola keluar, tetapi jauh masuk ke dalam gelanggang. 14-8. Bobby membiarkan bola keluar untuk servis kedua kepada pasangan China. Tian Bengyi. Penyakit dalam game yang pertama masih berulang. Bagaimana kata Puan Awa dalam game yang pertama tadi, bahawa apabila keadaan ini sudah begitu genting sekali, maka tekanan bagi pemain-pemain sudah mula menimpa. Memang ini menjadi satu keadaan ataupun kenyataan bagi pemain-pemain yang bermain dalam kejohanan yang sebesar ini. Apakah perkara ini memang tak dapat dihindarkan, Puan? Ya, memangnya kerana suasana dalam gelanggang ini dan memangnya penonton-penonton yang hadir pada malam ini daripada Indonesia cukup menggairahkannya dengan semangat dan sokongan yang dibagi pada pasukan tuan rumah. Dan ini kalaulah pemain-pemain yang ada di dalam gelanggang ini tidak berpengalaman atau sebagai sekatan tidak ada perwatakan, tentu perasaan gemuruhnya itu menonjol dan ini akan mengakibatkan permainannya yang tidak begitu baik. Servis yang kedua sekarang 8-14 bagi pasangan Indonesia. Bobby Atanto. Bobby salah sendiri, membuka peluang untuk pasangan China. 14-8. Kali ketiga mereka mendapat servis untuk angka 14 dari satu mata yang diperlukan untuk merampas piala Thomas dari tangan Indonesia. Lee Yong Bo. Satu mata yang sungguh lihat. Lee Yong Bo mengikut perasaan. Walaupun keadaan yang begitu sukar baginya untuk melakukan smash, tetapi beliau mencuba untuk cepat tamat. Servis yang kedua, Tian Bengyi. 14-8. Keluar. Masih terselamat pasangan Indonesia. Dan servis semula kepada pasangan Indonesia, Lim Swee King dan Bobby Atanto dengan kedudukan 8-14, 6 mata di belakang. Dalam usaha untuk mengejar, sedangkan Lim Swee King sudah pun
boleh dikatakan tidak dapat bermain sama sekali. Keluar. Mata pertama bagi pasangan Indonesia. 9-14. Makin lama makin hampir pula. Yongbo berjaya mematikan servis pertama, sekarang servis kedua Bobby Ertanto. Ke arah swinging dihantar ke belakang. Akibatnya bertukar servis. Untuk Lee Yongbo dan Tan Beng Yi 14-9. Yongbo. Yongbo melakukannya 15-9 untuk merampas Piala Thomas dari tangan Indonesia. Tan Beng Yi dan Lee Yongbo mengalahkan Lim Swee King dengan Bobby Ertanto dengan 15-12, 15-9, dan ini meletakkan China dalam keputusan terakhir mengalahkan Indonesia dengan 3-2 dan seterusnya berjaya merampas Piala Thomas dari tangan Indonesia yang telah mengalahkan mereka di Kuala Lumpur pada tahun 84 dengan 3-2 juga.